Bismillahirrahmanirrahim. Saya Salaha binti Husin akan membentangkan RPH Adab Unit 3 Zikrullah Penenang Jiwa. Next. Okey, rancangan RPH ni bagi mata pelajaran pendidikan Islam bertemakan adab tarikh 17 Oktober untuk tahun 1 dengan bilangan murid 30 orang murid dengan tajuk Unit 3 Zikrullah Penenang Jiwa. Seterusnya. Standard kandungan menakul dan mengamalkan adab terhadap Allah melalui zikrullah sebagai bukti mentaatinya. Next. Standard pembelajaran adalah seperti berikut. Next. Objektif pula adalah untuk mengetahui maksud zikrullah menyentuh sunnah Rasulullah SAW dan contoh-contoh zikir. Yang kedua, menganalisa kepentingan mengamalkan zikir dan akibat tidak mengamalkan zikir. Yang ketiga, mengamalkan zikir dalam kehidupan harian. Langkah 1, 10 minit. Isi pelajaran, apakah maksud zikir? Apakah contoh zikir? Next. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, guru meminta murid memberi tumpuan sepenuhnya terhadap penerangan guru. Kemudian, guru menjelaskan maksud zikir. Yang kedua, guru menayangkan video ringkas secara contoh zikir harian dan menyanyikan contoh-contoh zikir bersama murid. Next. Justifikasi, teori konektivisme diaplikasikan oleh guru dalam sesi pengajaran dan pembelajaran dengan menayangkan video berkaitan zikir harian yang ringkas kepada murid. Seterusnya. Bahan bantu mengajar adalah seperti berikut. Next. Langkah 2 selama 10 minit. Isi pelajaran. Yang pertama, kepentingan mengamalkan zikir dan kisah malaikat ingin berkawan dengan Nabi Idris alaihissalam kerana sentiasa berzikir. Yang kedua pula, akibat tidak mengamalkan zikir dan menyatakan perumpamaan orang berzikir dan tidak berzikir seperti orang yang hidup dan mati. Seterusnya. Aktiviti pengajaran, guru menjelaskan kepentingan mengamalkan berzikir dan guru menceritakan kisah malaikat ingin berkawan dengan Nabi Idris alaihissalam kerana sentiasa berzikir. Yang kedua pula menjelaskan akibat tidak berzikir kepada murid dan menyatakan perumpamaan orang yang tidak berzikir dan orang yang berzikir. Next. Justifikasi, teori pembelajaran kognitif diaplikasikan oleh guru dengan menggalakkan murid memahami dan menghayati dengan lebih jelas tentang topik pembelajaran. Next. Okay, bahan bantu mengajar adalah seperti berikut. Next. Penutup selama 5 minit. Isi pelajaran. Murid dapat bercerita pengalaman mereka berkaitan zikir dalam kehidupan. Murid dapat mengaplikasikan zikir yang ringkas untuk diamalkan. Yang ketiga, murid dapat memahami keperluan zikir dalam kehidupan. Yang keempat, murid menyiapkan buku aktiviti berkaitan tajuk yang dipelajari. Next. Aktiviti pengajaran pula adalah guru membuat aktiviti penilaian dengan menggunakan kaedah bertanya secara lisan kepada murid. Yang kedua, guru meminta murid berada dalam kumpulan dan melakukan aktiviti peta bulatan. Yang ketiga, guru membuat rumusan secara ringkas dan padat tentang pelajaran hari ini. Yang keempat, guru meminta murid menyiapkan buku aktiviti berkaitan tajuk yang dipelajari pada hari ini. Next. Justifikasi, teknik penyoalan diaplikasikan oleh guru sekali lagi di akhir pembelajaran. Kemudian, guru dapat membandingkan pengetahuan awal dan pengetahuan selepas perbincangan topik selesai. Yang kedua, teori pembelajaran Live by Vygotsky diaplikasikan oleh guru dengan menggalakkan murid berinteraksi sesama mereka dengan melakukan aktiviti secara berkumpulan. Next. Bahan bantu mengajar adalah peta bulatan dibahagi setiap satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Jasmine Khairani binti Zakaria. Saya Hanisa binti Syajahan. Hari ini saya akan present saya punya RPH Unit 4 Rasulullah SAW ikutanku. Objektif menjelaskan adab terhadap Rasulullah. Yang kedua, menyatakan maksud selawat dan contoh dengan baik. Yang ketiga, mengamalkan selawat dalam kehidupan sehari sebagai bukti mengasihi baginda. Kandungan, standard kandungan 6.4, manakul dan mengamalkan adab terhadap Rasulullah SAW melalui selawat sebagai bukti mentaati dan mengasihi baginda. Standard pembelajaran, menyatakan adab terhadap Rasulullah dan menjelaskan maksud selawat dan contoh-contohnya. Di sini saya menggunakan kaedah penyampaian menggunakan pembelajaran berasaskan kolaborasi, aktiviti berkumpulan, video selawat dan jigsaw puzzle. Untuk pentaksiran, saya menggunakan lembaran kerja untuk menilai tahap pemahaman dan penguasaan murid terhadap topik yang diajar. Induksi dan justifikasi pada
pada induksi selama 5 minit ini. Pada fasa ini, aktiviti yang dilakukan oleh guru adalah dengan menunjukkan pautan video YouTube kepada murid tentang selawat. Diikuti dengan kenapa saya guna YouTube? Kerana pengajaran menggunakan audio dan visual akan lebih menarik perhatian murid. Di sini guru akan mengaitkan jawapan mereka dengan tajuk pelajaran hari ini. Langkah pertama, selama 15 minit, guru menyoal murid pernah atau tidak menyertai mana-mana sambutan Maulidur Rasul, apa tujuan Maulidur Rasul apa tujuan sambutan Maulidur Rasul, dan guru menerangkan maksud selawat beserta contoh. Soal jawab secara spontan digunakan untuk menggalakkan pembelajaran aktif di kalangan pelajar. Guru juga mengambil kira pengetahuan sedia ada pelajar. Pada langkah kedua, iaitu diambil sebanyak 15 minit. Guru meminta murid membaca selawat secara berkumpulan mengikut bacaan guru. Murid membaca selawat dengan bimbingan guru secara berkumpulan. Guru membetulkan bacaan murid jika terdapat kesalahan. Murid memperbaiki bacaan dengan yang ditegur oleh guru. Penguasaan murid terhadap apa yang murid baca dalam konteks guru sebagai pembimbing jika terdapat kesilapan pada bacaan. Langkah ketiga diambil dalam 20 minit. Guru mengagihkan murid kepada 6 kumpulan dan setiap kumpulan memiliki 5 orang ahli. Setiap kumpulan diberi puzzle, selawat dan diminta untuk mencantumkannya. Kerja berkumpulan menggalakkan kerjasama di kalangan murid. Dan pada akhirnya penutup guru memberi lembaran kerja kepada murid untuk menguji tahap kefahaman mereka. Guru menasihati mereka agar memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Guru juga membuat ringkasan untuk pembelajaran hari ini dan guru juga memberi ganjaran kepada murid yang terlibat pada hari ini untuk menaikkan semangat belajar. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.